Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni tuan-tuan semua kita dapat sambung kuliah kita ini setelah kita bercuti agak lama, 3 bulan tuan-tuan semua rasanya. Dengan suasana yang tidak sihat di negara kita ni, alhamdulillah kita dapat kembali balik ke masjid ni. Ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana kita sebagai seorang yang beragama Islam, tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup kita melainkan nikmat beribadat kepada Allah. Ni orang mukmin. Kalau orang tanya nikmat apa paling besar sekali? Nikmat beribadat. Allah Ta'ala pilih kita untuk beribadat kepada Allah. Itulah nikmat paling besar sekali bagi kita. Bukannya wang ringgit, bukannya anak ramai, bukannya pangkat besar. Sebab tuan-tuan semua, bukan semua orang beriman dapat pangkat besar. Bukan semua orang beriman dapat wang ringgit yang banyak. Bukan semua orang yang beriman dapat harta yang banyak. Tetapi, orang yang beriman boleh berusaha untuk mendapatkan ibadat. Kelazatan dan kemanisan beribadat. Alhamdulillah Allah Ta'ala benarkan, Allah Ta'ala izinkan kita untuk masuk ke masjid, ke rumahnya. Dan mudah-mudahan selepas pada ini kita dapat memakmurkan rumah Allah Ta'ala seperti biasalah, seperti sebelum-sebelum ini insya-Allah. Mudah-mudahan wabak ini segera diangkat dengan sehabis-habisnya daripada muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita sambung kepada pengajian kitab kita yang sebelum ini, iaitu menggunakan kitab Idaman Penuntut, dan malam ni kita telah masuk kepada perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tajuknya pembatal sembahyang. Kita telah bincangkan rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang, dan malam ni kita masuk kepada perkara yang membatalkan sembahyang. Dengan makna kalau perkara ni berlaku tengah-tengah kita sembahyang, maka sembahyang kita batal, automatik batal. Bila automatik batal, apa nak buat? Terus tinggalkan sembahyang. Maka tak betul kalau kita batal sembahyang, kita bagi salam. Ini banyak juga berlaku dalam masyarakat kita, dia kentut, dia keluar angin dan sebagainya, batal lah sembahyang dia. Maka bila batal sembahyang dia tak duduk dalam sembahyang dah lah. Tapi ada juga sebahagian daripada orang yang dalam masyarakat kita ni, dia bagi salam sebelum dia keluar. Contoh, waktu dia keluar angin tadi, dia sedang berdiri, qiyam, baca Fatihah. Keluarlah angin. Keluar angin ni batal lah sembahyang. Dia dah tak duduk dalam sembahyang lah. Tapi dia nak keluar sembahyang, dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia keluar sembahyang. Jadi perbuatan itu dilarang sebenarnya. Kenapa dilarang? Sebab kita bila dah batal sembahyang, kita dah tak duduk dalam sembahyang lah. Meneruskan sembahyang pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah batal sembahyang. Jadi kalau kita keluar angin, kita terus baca Fatihah dalam keadaan sengaja. Buat sembahyang lagi. Kan? Itu perbuatan tu haram. Sebab apa? Sebab kita kan dah belajar perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang itu tidak ada wuduk. Nombor 1, ada 4 benda haram tak ada wuduk. Nombor 1, mula-mula sekali, haram buat apa? Haram sembahyang. Nombor 2, haram tawaf. Nombor 3, haram sentuh Quran. Nombor 4, haram bawa Quran. 4 ni haram. Haram ni maknanya berdosa lah. Jadi sekarang ni wuduk tak ada, buat juga sembahyang, terus juga sembahyang. Itulah jadi dosa tadi. Sebab itu Nabi SAW lalu 2 kubur. Nabi kata 2 kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia sedang diazab bukan sebab dosa yang besar pada pandangan kamu, tapi di sisi Allah Ta'ala dia besar. Amma ahaduhuma fa innahu la yastabri'u minal baul. Satu ni dia tak toskan kencing dia. Maksudnya kencing dia ni tak habis. Kemudian dia pergi sembahyang. Bila tengah sembahyang nanti, dia rukuk lah, katalah dia rukuk, keluar air kencing dia. Maka batal lah sembahyang dia. Dan haram dia teruskan sembahyang. Bukan sekadar batal, haram teruskan sembahyang. Pasal sembahyang, air sembahyang tak ada. Kalau sekadar batal, dia berhenti sembahyang, dia tak ada dosa, tuan-tuan semua. Keluar air kencing,
batal semayang. Berhenti pergi ambil air semayang, basuh-basuh balik tempat kena najis tadi, ambil air semayang, teruskan semayang balik. Itu tak berdosa. Tapi kenapa dia azab? Pasal dia dah batal air semayang, tapi dia teruskan juga semayang. Itu yang diazab tu. Bukan keluar air kencing itu diazab, tak. Yang diazab tu pasalnya dah batal air semayang, dia teruskan semayang. Lalu dalam kubur diazab sebab apa? Sebab dia buat benda yang haram dilakukan ketika tidak ada air semayang, iaitu semayang. Ketika tak ada wuduk, dia buat benda yang diharamkan ketika tidak ada wuduk, iaitu semayang. Ini tuan-tuan semua kena faham. Jadi bila kita batal air semayang, jangan takut, jangan segang, jangan malu, berhenti semayang terus. Kata tengah-tengah semayang kan, kita batal air semayang, berhentilah semayang, keluar pergi ambil air wuduk. Tak ada masalah. Lalu depan orang pun tak ada masalah. Tidak haram tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab haram lalu depan orang ni kalau tak ada apa-apa masalah. Ni kita ada masalah. Kemudian yang kedua, jiran sebelah, kawan-kawan sebelah ni, bila member pergi ambil air semayang, ke keluar semayang, lepas pada tu, tak usah duk tanya lah. Sebab mungkin ada rahsia yang dia tak nak cerita. Kita pula sibuk tanya, berhenti semayang pun sama. Kentut Ada orang malu nak cerita kentut ke apa tuan-tuan semua. Nak sebut pun dia malu. Kan? Kita pula pergi tanya. Jadi jangan tanya tuan-tuan semua. Biarkan saja dia lebih mengetahui tentang diri dia. Okey? Itu. Baik, kita masuk malam ni. Cerita dia ada lebih kurang. Perkara membatalkan semayang ni lebih kurang ada 11 semua. Dia disebut dalam kitab ni lah. Kalau kitab besar-besar disebut sampai 40. Banyak perkara yang membatalkan semayang. Cuma dalam kitab ni dia sebut ada 11. Jadi dia kata pertama, bercakap atau berkata-kata dengan sengaja. Padahal diketahui bahawa bercakap dalam sembahyang itu haram. Sekalipun kata-katanya itu tidak memberi faham apa-apa. Atau satu huruf yang memberi faham. Seperti qi. Maknanya jaga atau kawal. Jadi tuan-tuan semua bercakap dalam sembahyang batal. Walaupun satu huruf yang memberi faham. Dalam bahasa Arab tuan-tuan semua dia ada satu huruf saja dia boleh faham. Bahasa Melayu saya ingat tak ada kot tuan-tuan semua. Ada tuan-tuan satu huruf boleh faham. Ba tak ada. Tak faham ba. Tak faham kot. Tu tak faham. Ya mungkin kot. Makan nasi nak pergi ke? Ya. Ya saja bagi atas. Mungkinlah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada huruf, satu huruf. Contoh qi, qaf bari bawah qi. Itu maknanya kawal, hati-hati. Itu memberi faham. Jadi kalau kita bercakap satu huruf yang memberi faham, walaupun satu huruf dengan sengaja batal sembahyang. Ataupun tak sengaja, ataupun tak memberi faham, cakapan tu tak memberi faham, tak ada orang faham bahasa tu. Tapi dia keluar dua huruf. Batal juga sembahyang. Apa dua huruf tuan-tuan semua? Orang kita banyak berdehem. Cuba tuan-tuan tulis. Tu, berapa huruf tu? Kalau tulis kod Jawi, alif, ha, ya, mim. 4 huruf. Kalau tulis kod Romi, I, H, I, M. 4 huruf juga. Tuan-tuan berdehem tu, tanpa ada apa-apa sebab. Batal semayang tuan-tuan semua. Saja. Ada juga jenis macam tu. Dia termasuk dalam kategori bercakap. Tapi kalau tuan-tuan berdehem, sebab tak boleh nak baca Fatihah, tersekat ke hak ke apa ke, sakit tekak ke, itu bab lain. Ini saja je tuan-tuan semua, berdehem saja. Ataupun anak lalu ke depan kan. Anak lalu kan. Kita nak tegur tak boleh tengah semayang. Kita pun berdehem ke. Itu dehem tadi tu, itu dah batal semayang. Sebab bukan ada apa-apa pun kita nak tegur dia. Dan keluar dua huruf. Yang dua huruf tu walaupun tidak dipahami, dikira sebagai kategori bercakap. Jadi dalam mazhab Syafi'i, syarat membatalkan semayang ni ketat.
Ketat. Kalau mazhab lain agak longgar sikit. Kalau mazhab lain bercakap yang sikit, tak apa, tak batal sembahyang. Sengaja ke tak sengaja, tak apa. Yang penting sikit. Mazhab Syafi'i tak, tuan-tuan semua. Kalau sengaja, 2 huruf saja, batal sembahyang dah. Itu dia ketat sikit. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah kan, tuan-tuan jumpa orang tengah-tengah sembahyang bunyi telefon. Tanya, dia angkat telefon. Solah. Dia boleh cakap solah. Kita kata pakai hal pula lah orang ni. Cakap pula tengah sembahyang. Jadi ada mazhab yang bercakap sepatah dua patah tu dimaafkan. Tapi mazhab kita ketat. Mazhab Imam Syafi'i ketat. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Batal sembahyang. Mazhab kita hanya boleh, mazhab Imam Syafi'i ni hanya boleh dimaafkan kalau terlupa. Kalau terlupa dimaafkan sampai 6 kalimah. 6 kalimah. Contohlah kan tuan-tuan semua, kita tak ingat kita tengah sembahyang. Isteri kita tanya, nak makan apa bang? Ikan patin masak tempoyak. Terkeluar tuan-tuan semua. Ikan patin masak tempoyak, baru 4 kalimah. Ini tak batal sembahyang. Sebab apa? Sebab keluar tadi dalam keadaan tak sengaja. Dalam keadaan tak sengaja. Kita tak sedar, tak ingat. Jadi dimaafkan dalam 6 patah perkataan. 6 kalimah. 6 kalimah. 6 patah perkataan. Tapi kalau sengaja, keluar saja 2 huruf, walaupun tidak dipahami, batal sembahyang. 1 huruf yang dipahami, batal sembahyang. Cuma 1 huruf ni tak ada dalam bahasa Melayu. Kita orang Melayu ni tak jumpa lah. Biasanya berdehem tu je lah. Jadi tuan-tuan semua kena hati-hatilah. Elakkan daripada berdehem. Cuba kontrol tuan-tuan semua. Semayang tu sekejap je. Jadi tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut, Inna hadha salah la yasluhu fihil kalam. Sesungguhnya semayang ini tidak patut bercakap dalamnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, At-tawafu bimanzilatis salah. Illa anna Allah ahalla fihil kalam. Tawaf itu sama macam semayang. Cuma melainkan di tawaf itu Allah Ta'ala halalkan bercakap, tapi dalam semayang tak boleh bercakap. Itu maknanya. Jadi dalam semayang, cakap batal. Demikian jua berdehem. Disebut dengan jelas ni. Dalam kitab ni disebut dengan jelas. Demikian jua berdehem. Atau menangis. Menangis yang keluar suara. Menangis keluar air mata lain. Tak apa, menangis keluar air mata tu tak ada masalah. Ini menangis yang keluar suara. Bila keluar suara dan keluar 2 huruf, ho kan? Tu ho tu bunyi berapa banyak ada huruf tu. Kan? Jadi menangis ni maknanya bukan menangis keluar air mata, menangis yang mengeluarkan suara. Keluar air mata tak ada masalah. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa ayat-ayat Quran yang tuan-tuan faham. Kan? Cerita pasal neraka ke apa. Hari tu pula hati kita pula lembut. Ada hari-hari tuan-tuan semua hati kita lembut. Ada hari-hari, bukan setiap hari. Ya setiap hari ni mungkin wali-wali boleh lah kot. Kita mungkin kadang-kadang ada hari-hari datang waktu subuh ke apa, hibur sayu, keluar air mata. Tak ada masalah keluar air mata. Yang tak boleh ni menangis ni ialah menangis yang bunyi suara tu. Yang mana bila keluar suara tadi, dia keluar 2 huruf atau lebih. Itu batal sembahyang. Jadi kita tanya, sahabat-sahabat anda dulu menangis? Tak, sahabat menangis keluar air mata, bukan menangis meraung. Dia lain, menangis keluar air mata tak apa. Kan? Sama juga kematian. Kematian menangis keluar air mata tak apa. Menangis meraung tu tak boleh. Ayah meninggal tuan-tuan semua, keluar air mata, tak ada masalah. Keluarlah banyak-banyak pun tak ada masalah. Manusia, tuan-tuan semua. Manusia, sifat manusia ni menangis tu biasa. Semua ayah tak ada apalah mati muda, kenapa ya Allah kau ambil ayah aku? Tak boleh macam tu. Tu dah masuk apa tu? Meratap. Laisa minna man syaqqal juyub wa rafa'a as-saut atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada kalangan kami siapa yang mengoyak-ngoyakkan baju. Walatamal khudud, menampak-nampakkan pipi dan mengangkat-angkat suara. Meratap, tak boleh. Harap.
Jadi dalam bab ni termasuk dalam menangis atau mengerang atau menghembus nafas dengan mulut atau hidung. Ini maknanya benda ini kita buat keluar 2 huruf. Sekira-kira ada berbunyi sekadar 2 huruf, batal sembahyangnya, melainkan bagi orang yang berpenyakit tiadalah batal sembahyang. Kalau penyakit tak apa. Contohnya dia resdung. Pagi-pagi keluar hingus, sok-sek keluar. Duk tarik hingus, seh dan sebagainya, keluar 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf pun tak apa. Itu kerana penyakit. Itu bab lain. Penyakit dimaafkan. Tapi kalau saja-saja, ataupun menangis tadi dan sebagainya tadi, ini batal sembahyang. Adapun jika bercakap itu dengan tidak sengaja, umpama terlancar lidahnya, tersilap keluar lidahnya, atau tak tahukan hukum haram, tak tahukan hukum haram bercakap, ataupun dia baru masuk Islam, 2-3 hari lepas masuk Islam, datang sembahyang, kan? Dia pun datang masjid PKP macam ni lah. Tiba-tiba jiran sebelah rapat, duduk dekat dengan dia kan. Dia pun tegur sebelah, pakcik jauh sikit, PKP kata dia. Dia tengah sembahyang. Dia tak tahu pasal dia baru masuk Islam. Ini tak batal. Dimaafkan. Pasal apa? Pasal dia tak tahu hukum. Tetapi tak tahu ni dimaafkan bagi orang yang baru masuk Islam saja. Tuan-tuan pegang kaedah ni. Barang fardu ain, perkara fardu ain, Allah Ta'ala maafkan kita jahil, kita tak tahu, hanya untuk orang-orang yang baru masuk Islam dan orang yang hidup jauh daripada ulama. 2 ni saja. Pertama, dia baru masuk Islam, dimaafkan, dia tak tahu. Maknanya dia ni mu'allaf, katalah. Dia mula-mula semayang, mula-mula masuk Islam tu dia bercakap. Adakah dia kena qadha balik semayang dia tu? Tak kena qadha dah. Pasal dia baru masuk Islam. Ataupun dia ni jenis duduk di tengah hutan, tak ada ulama. TV pun tak sampai, internet pun tak sampai kat dia, dia tak kerti apa, tak ada ilmu. Dia tak tahu kata semayang ni tak boleh bercakap. Dia dah bercakap lama mana dah, 15 tahun dah bercakap. Tiba-tiba dia keluar ke bandar, datang ke masjid dengan kuliah, hai tak boleh bercakap kata dia. 15 tahun dah aku semayang bercakap. Kesemayang yang dia semayang 15 tahun tu dimaafkan. Sah semayang. Tapi kita hak lahir-lahir agama Islam, kemudian duduk pula di tengah-tengah ulama, duduk di Masjid Hidayah ni, kuliah tiap-tiap malam, kan? Kalau tak di sini masjid, di sana, kapak-kapak aja masjid. Tiba-tiba tak tahu kata bercakap tu haram. Maka semayang tu tidak dimaafkan. Semayang tu batal. Maka kalau dah semayang bercakap tu tuan-tuan semua, kena qadha balik. Kena qadha balik. Atau terlupa akan dirinya dalam semayang, ataupun dia terlupa, dia tengah semayang. Jika percakapan itu sedikit, yakni tidak lebih daripada 6 perkataan, tiadalah batal sembahyangnya. Tetapi jika banyak, nescaya batal juga. Jadi dimaafkan dalam situasi tadi. Situasi pertama tak sengaja, terkeluar daripada mulut, ataupun dia ni tak tahu haram, ataupun dia terlupa dia tengah semayang. Semua ini dimaafkan sekadar 6 huruf. 6 huruf. 6 huruf pula, 6 kalimah. Lain, huruf lain kan? 6 kalimah. 6 patah perkataan. Okey, selesai. Mudah-mudah ya tuan-tuan semua. Peringat balik belajar dulu je ni. Baik. Yang kedua, melakukan perbuatan yang banyak berturut-turut. Seperti melangkah 3 langkah berturut-turut. Ini batal juga. Tuan-tuan melangkah 3 langkah berturut-turut. Macam mana nak kira 3 langkah? Okey, kita semayang ni. Katalah soft depan tu kosong. Kita nak pergi isi soft tadi. Tuan-tuan semua. Ni kaki kita ni. Kita langkah 1, itu kira 1. 1 tuan-tuan semua. Kita bawa masuk tak 1, tak di sebelah dia tu. Ini ulama kata kira 1 lagi. Ada yang kata 2, kita ambil kira 1 senang. Susah kira 2 dah. Kira 1. Kemudian kita langkah sekali lagi 2. Kaki sebelah lagi tak baru 2. Berhenti. Jangan berturut-turut, berhenti kat situ. Jadi kita langkah 1, letak sebelah 1. Langkah 1 lagi, letak sebelah baru 2.
Masa langkah tadi, syaratnya jangan angkat kaki tinggi. Seret. Kalau angkat kaki tinggi, dia kira melangkah dan melompat. Dia kira melompat. Lain. Jadi jangan angkat tinggi. Angkat seret je. Seret. Baik, itu benda itu disebutkan dalam kitab. Jadi kalau kita langkah 1, 2, 3, batal sembahyang. Saya tengok kat Mekah, tuan-tuan jangan buat hukum dengan orang Mekah, tuan-tuan semua. Mekah tu tuan-tuan semua memang macam-macam ada di sana. Macam-macam ada di sana. Dia tidak semestinya orang Mekah tu buat tu betul belaka. Sebab yang datang ke Mekah tu bukan orang Mekah pun, kadang-kadang orang luar. Datang macam kita juga pun. Jadi tuan-tuan semua, memang kalau kita tengok di Mekah, di Masjid Nabawi dan sebagainya, ada kosong, orang tong dia jalan gitu je. Contoh dia duduk belakang tu, dia tengok kosong depan, jalan je. Itu 200 langkah pun boleh. Tuan-tuan semua. Dalam mazhab kita, kalau melangkah 3 langkah berturut-turut, batal sembahyang. Seperti melangkah 3 langkah berturut-turut, sama ada sengaja atau terlupa, batallah sembahyangnya. Tetapi jika perbuatan itu sedikit, tidak dengan tujuan bermain-main, tiadalah batal. Kalau perbuatan tadi itu sikit, bukan tujuan untuk main-main, tidak batal. Sikit. Maksud sikit tadi, bukan 3 kali berturut-turut. Perbuatan yang banyak, sama ada dari satu anggota atau dari berbilang-bilang anggota. Seperti misalnya, gerak kepala dan 2 tangan sekali. Demikian juga melompat yang kuat, sama macam perbuatan yang banyak. Jadi kadang-kadang tuan-tuan semua, biasanya kita lihat orang bergerak ni tuan-tuan semua, lepas bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dia bawa turun tangan tu berayun. Dia duduk hayun tangan dia. Jadi hayun tangan tadi, Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, 3. 3 kali berturut-turut, batal sembahyang. Jadi Sami Allahu liman hamidah, turun duduk diam lah. Terus duduk berayung lah. Lepas semayang lepas tu, lagi jogging tu, berayung lah puas-puas nak berayung pun. Masa semayang ni jangan berayung lagi. Yang kedua, dia bergerak kepala. Kepala bergerak, kan? Satu kepala bergerak sekali. Tapi dalam masa yang sama, tangan tu pun bergerak juga. Itu batal juga semayang. Tapi jarang berlaku, jarang orang buat tu. Banyak kita lihatnya orang bergerak masa Sami Allahu liman hamidah tadi. Jadi kena jaga-jaga, kena jagalah kontrol tangan tu. Sami Allahu liman hamidah, turun je, tak payah berayun. Jadi itu antara benda yang biasa kita lihatlah. Maksudnya menggerakkan anggota di sini ialah anggota yang berat seperti tangan dan kaki. Adapun anggota yang ringan seperti menggerakkan jari, lidah, kelopak mata, bibir, mulut dan zakar. Dia sebut juga. Walaupun beberapa kali digerakkan berturut-turut, tiada batal sembahyangnya kerana iaitu serupa macam perbuatan yang sedikit. Jadi anggota kita ni ada anggota berat, ada anggota ringan. Kepala anggota berat, tangan anggota berat, kaki anggota berat. Okey? Jari anggota ringan, bibir mulut anggota ringan, kelopak mata anggota ringan, telinga anggota ringan, dan di sini disebut termasuklah dengan kemaluan kita pun anggota ringan. Maksudnya benda ini bergerak-gerak ketika semayang tidak membatalkan sembahyang. Tidak membatalkan semayang. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab ada juga orang kata, tuan-tuan semua, satu ketika ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke kalau semayang tak pakai baju dalam, orang perempuan tak pakai baju dalam, coli, minta maaf, dan orang lelaki tak pakai seluar dalam, batal semayang dia? Saya tak dapat gambaran lagi tu. Saya tanya, pasal apa tak sah batal semayang? Kata dia, kalau perempuan masa dia rukuk tu bergerak, minta maaf, dia sebut bergerak benda tu.
Bergerak 3 kali, batal lah semayang. Kalau yang lelaki, bergerak kemaluan, batal semayang. La haula wala quwata illa billah. Jadi, maknanya zaman Nabi dulu, belum ada lagi saya ingat suara dalam ni. Jadi, sahabat-sahabat dulu semayang, batal semayang belaka kot. Jadi dia tak faham, anggota besar, anggota kecil. Yang tu anggota kecil, tak kisahlah bergerak banyak mana pun, tak batal semayang. Jadi pelik-pelik kadang-kadang dia punya reka tu, terlintas dalam kepala tu pelik-pelik. Kan? Begitu juga dengan baju dalam ataupun coli, tak ada, saya ingat zaman dulu-dulu tak ada tu. Orang dulu-dulu semayang macam mana? Tak sah semua lah semayang. Kan? Jadi benda macam tu tuan-tuan semua rekaan ataupun fikiran saja. Jadi tidak membatalkan semayang. Jadi kalau kita gatal, katalah kita nak garu, kata gatal kat lengan ni. Kita gerak sekali. Ni pergerakan daripada sini, gerak sekali. Lepas tu kita gerak jari tu banyak kali pun tak apa. Pasal tangan ni anggota yang berat ni sekali kita gerak. Lepas tu geraklah. Garulah. Sampai hilang gatal kita, kita gerak balik. Jadi tuan-tuan semua begitu caranya. Kalau kita duk garu gitu tak boleh. Ni anggota berat. Senang je kita faham, senang. Bukan tak boleh garu, Ustaz gatal tak boleh garu ke? Boleh, tak ada masalah. Gatal kat mana? Gatal kat belakang. Tak situ, garu. Garu. Sampai lega, sampai hilang gatal tadi. Sudah. Cuma yang tak boleh geraknya adalah anggota yang besar. Bibir pun sama. Kelopak mata, telinga. Bibir. Kelopak mata, macam mana kelopak mata? Sebut juga kelopak mata ni. Maksudnya orang jenis kuat berkelip. Kelip. Bismillahirrahmanirrahim. Kelip kan. Itu tuan-tuan semua. Wallahualam lah kan. Tapi kalau kita kebiasaan kita berkelip tu, itu lumrah lah tu kan. Cuma kitab fiqh ni dia bincang semua. Dimaafkan perbuatan yang banyak dalam sembahyang syiddatul khauf. Dan sembahyang sunat dalam perjalanan di atas belakang unta, belakang kuda, dalam kereta atau dalam kapal terbang atau sebagainya. Ada 2 sembahyang yang dimaafkan kita bergerak banyak. Yang pertama sembahyang syiddatul khauf, sembahyang dalam peperangan. Tuan-tuan tengah perang, geraklah banyak mana pun tak ada masalah. Ada 4 cara sembahyang dalam peperangan. Kan? Nanti insyaAllah di belakang nanti. Yang paling kritikal sekali ketika tengah berperang. Sama ada perang dengan senjata, ataupun perang dengan pedang, ataupun sebagainya. Kita tengah berperang. Semayang. Dah nak habis waktu dah. Semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Sambil naik kuda apa semua. Semayang. Selagi mana akal ada, tak boleh tinggal. Itu kena pegang. Selagi mana akal ada, semayang, mesti semayang. Lepas tu ada semayang syiddatul khauf. Dalam perang pun kena semayang. Tengah menembak pun dah nak habis zuhur. Semayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tembak. Bergerak banyak tak ada masalah. Bergeraklah ke mana. Pusing daripada belakang kiblat, tak menghadap kiblat pun tak apa. Cakap yang penting saja. Kalau bercakap yang tak penting, batal semayang. Sebab cakap tak perlu dalam perang. Maka orang Islam berperang ni dia kena tenang macam tu. Itu ada adab dalam perang lah. Baik. Semayang yang pertama, itu jangan berlaku pada kita. Yang kedua, dia panggil semayang sunat dalam perjalanan. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk di atas kenderaan, di atas belakang unta, belakang kuda, dalam kereta, dalam kapal terbang dan sebagainya. Semayang ni tuan-tuan semua, boleh kita bergerak banyak dan sebagainya, tak ada masalah. Tuan-tuan ambil misal macam ni. Tuan-tuan naik kereta. Nak balik kampung. Nak balik ke Kedah katakan. Daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kedah. Naik kereta mahal sikit, Alfa aku kata kan. Duduk di belakang. Jadi kita pun duduk di belakang. Ada orang bawa kereta depan. Sepanjang perjalanan daripada Kuala Lumpur ni nak balik ke Kedah, tuan-tuan boleh sembahyang sunat. Allahu Akbar. Tak ada kiblat pun tak apa. Pusing sana, pusing sini, gerak banyak pun tak ada masalah.
Kereta kona, kita kona. Kereta kona ke sini, kita kona ke sini. Tak ada masalah. Semayanglah banyak-banyak mana pun tak ada masalah. Satu ulama daripada Yaman datang ke Malaysia, dia nak turun ke sini. Kemudian dia nak pergi ke Kedah, nak pergi ziarah anak-anak murid dia yang belajar dengan dia di Yaman dulu. Jadi orang bawa lah dia naik kereta Velfire dan sebagainya, 3 biji kereta. Duduk atas kereta tu lah, Velfire tadi. Dia duduk kat belakang. Sepanjang perjalanan, Allahu Akbar. Habis, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tak tahu apa tu keras sepanjang. Banyak pahala dapat tuan-tuan semua. Jadi itulah kita manfaatkan masa. Yang paling rugi lagi tuan-tuan semua, orang yang pergi ke Mekah. Tuan-tuan tengok dalam kapal terbang. Kalau yang naik kan business class ke apa, dia skrin besar depan tu. Tukar habis satu cerita, cerita lain. Habis satu cerita, cerita lain. Sayang tuan-tuan semua. Ni perjalanan nak pergi Mekah ni. Kan? Cerita Ustaz. Habis cerita tu. Bukanlah salah. Puas sekali-sekala tengok boleh. Tapi sepanjang perjalanan, 8 jam. Tapi kalau orang yang faham ni, dia ambil waktu ni, dah ada ismayah dan semua, ismayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahul Mahmud. Allahu Akbar. Rendah sikit. Berapa ratus rakaat boleh dia semayang? 8 jam. Banyak pahala semayang sunat. Allah Ta'ala permudahkan kita, semayang sunat ni tak ketat syarat dia. Supaya kita dapat pahala banyak. Cuma kalau atas motor tak usah buat lah tuan-tuan semua. Kereta orang bawa boleh lah. Kan belajar ni atas motor pun buat juga. Pagi esok nak kerja, Ustaz kata boleh semayang atas motor, atas kenderaan. Boleh. Cuma payah tuan-tuan semua. Sebelum start tu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rokok je dah. Tengah-tengah duk rokok. Sami Allah, longkang lah. Jadi tengoklah keadaan. Motor saya rasa tak sesuai lah. Kenderaan, kereta, kalau orang bawa boleh lah. Kalau kita tengah bawa kereta pun tak sesuai juga. Itu kemudahan. Benda ini ada sabit di dalam hadis Nabi SAW. Nabi pun buat, sahabat-sahabat pun buat. Okey, habis. Yang ketiga, perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga, berhadas besar. Seperti dia sebut di sini, seperti terpancut air mani. Atau berhadas kecil, seperti terkentut. Maka batal sembahyang dengan sebab itu. Sekalipun orang itu sembahyang dengan sebab tiada air, tiada tanah, yang disebut faqidut tuhuraini, iaitu orang yang sembahyang kerana menghormatkan waktu. Sembahyang menghormatkan waktu. Apa makna sembahyang hormat waktu? Sembahyang hormat waktu ni maksudnya orang ni sembahyang, dia tidak ada air dan tidak ada tanah. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Sembahyang yang dia buat tu dipanggil sembahyang hormat waktu. Kita bila tak ada air, kita kena tayamum guna tanah. Tanah pun tak ada. Maka sekarang ni kita berhadas. Tak ada air, nak ambil wudu, dan juga tidak ada debu tanah untuk bertayamum. Tapi sembahyang dah nak habis ni zuhur ni. Kita dah sebut kaedah tadi, mana-mana orang yang ada akal, selagi mana dia ada akal, wajib dia sembahyang. Selagi ada akal, selagi tak gila, wajib dia sembahyang. Maka tuan-tuan semua, sekarang ni kita ada akal, tapi air tak ada, tanah tak ada. Nak buat apa? Kita kena sembahyang juga. Sembahyang ni dalam bahasa fiqh, dia panggil menghormati waktu. Itu bahasa fiqh, istilah fiqh. Jadi orang tanya, nak hormat waktu, buat apa hormat waktu? Bukannya menghormat waktu, istilah dia saja. Kenapa dipanggil hormat waktu? Karena sembahyang tu tadi belum cukup syarat. Belum cukup lagi untuk, belum memadai lagi. Maknanya bila kita dah jumpa tanah atau jumpa air, kita kena sembahyang balik sembahyang tadi. Apa faedah? Ustaz, kena sembahyang balik. Baik tak sembahyang. Faedahnya, tak ada dosa. Tu je. Kalau orang tu dia tak sembahyang,
tak semayang hormat waktu tadi, bermakna dia tak semayang. Tak semayang langsung. Habis waktu dia tak semayang. Apa jadi? Dia berdosa. Kalau dia semayang, maka dia tak berdosa. Itu je bezanya. Dua-dua tetap kena semayang balik. Bila jumpa air, kena semayang balik. Bila jumpa tanah, kena semayang balik. Cuma bezanya dari sudut dosa saja. Takdir katalah dia tak semayang tadi, dia pun mati. Yang ni semayang hormat waktu, dia pun mati. Yang semayang hormat waktu ni tak tanggung dosa. Yang tak semayang ni menanggung dosa. Satu waktu semayang tinggal, berapa lama dia azab dalam neraka? Ada yang kata dalam satu riwayat 8,000 tahun. Lama tuan-tuan semua, 8,000 tahun satu semayang. Masya Allah. Itu yang membezakan semayang hormat waktu tadi. Jadi siapa yang tidak ada tanah, tidak ada air, dia kena semayang juga. Tapi kalau tengah-tengah dia semayang tadi, dia terkentut, semayangnya tetap sebab batal dan kena ulang semayang balik. Kita kata, buat apa batal? Saya memang tak ada air semayang. Saya tak ambil air semayang, saya tak tayamum, saya kentut tak apa, tak batal semayang saya, tetap batal juga. Itu maksud dia. Batal dengan sebab berhadas, padahal sembahyangnya itu wajib diqadha. Demikian juga orang yang sentiasa berhadas, seperti orang yang besir, batal sembahyangnya bila datang hadas yang lain daripada hadasnya yang ada padahal ia sedang sembahyang. Orang yang besir, tahu besir? Orang Kedah panggil besyak. Kencing dedas, tak tus, sentiasa keluar air kencing. Itu besir. Katalah dia ni, air kencing dia sentiasa mengalir, keluar je tuan-tuan semua. 2-3 saat menitik, 2-3 saat menitik, itu maksudnya besir. Kalau setengah jam sekali menitik, itu tak panggil besir. Sebab dia sempat, setengah jam tu sempat nak semayang. Jarak tu. Yang besir ni maksudnya di antara titik yang pertama dengan titik kedua ni dia tak sempat nak semayang. Itu baru masuk besir. Maka orang yang macam ni, cara dia macam orang istihadah. Macam mana dia nak buat? Sebelum dia semayang, basuh dulu, kemudian ikat, kemudian pakai seluar dalam dan sebagainya, terus ambil semayang, lepas ambil semayang, terus semayang. Lepas semayang tu tuan-tuan, dia tak boleh jarak lama semayang. Baik, tengah dia semayang, dia kentut. Yang dia biasanya air kencing. Air kencing tak apa, keluar tek tak batal semayang dia. Tapi kalau hadas lain yang keluar, kentut, batal juga semayang. Itu maksud dia. Jadi masalah orang yang besir, yang dia besir tu tadi tak batal semayang. Kalau besir kencing, kencinglah. Kalau besir mazi lah. Ada juga orang besir mazi. Sayyidina Ali besir mazi. Kuntu rajulan mazza, kata dia, aku adalah seorang lelaki yang keluar besir mazi tadi. Lalu aku malu nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima kanat ibnatihi minni, kerana aku ni menantu dia. Menantu dengan pak mentua ni malu sikit tuan-tuan. Tak, kita dengan pak mentua ni cakap pun berlapik-lapik. Kalau dengan kawan-kawan lain cakap kan, dengan pak mentua lain. Jadi Sayyidina Ali pun sama, malu nak tanya Rasulullah. Pasal apa? Pasal Rasulullah ni menantu, pak mentua. Nak tanya benda-benda sulit macam ni segan. Lalu dihantar ke orang lain, tanya kepada Rasulullah. Itu besir apa? Besir mazi. Ada juga. Jadi besir mazi, keluar mazi itu tak apalah. Tapi kalau keluar air kencing, batal semayang. Jadi maksud dia, yang dia besir tadi dimaafkan. Tapi yang selain daripada besir itu tadi, itu tidak dimaafkan, batal air semayangnya. Itu maksudnya di sini. Okey? Habis tuan-tuan semua. Dan seterusnya yang keempat, insya-Allah kita sambung bulan depan lah. Kita dah masuk isyak ni kot. Lagi 1 minit lagi masuk isyak. Setakat dulu tuan-tuan semua. Yang dibenarkan oleh Jaiz, setakat isyak aja tuan-tuan semua kuliah musim PKPP ni.
Jadi tuan-tuan semua, kita akurlah dan ikut arahan. Jadi insya-Allah ada lebih kurang seminit saja lagi. Eloklah kita berhenti setakat ni. Sambungannya bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.